Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah yang ke-14 ini saya nak menyambung kepada kuliah yang ke-13, iaitu cuba menjawab soalan mengapa berlaku turun naik harga di pasaran. Jadi kita turun naik harga dalam pasaran ini adalah disebabkan oleh perubahan kilo permintaan bagi satu barangan tersebut. Jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kilo permintaan bergerak ke kanan atau ke kiri? Dalam kelas 13 saya dah nyatakan ada satu dari faktornya ialah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan kalau naik bagi pengguna atau masyarakat itu, dia akan menggerakkan kilo permintaan ke kanan, keluar ke DP1 daripada DP. Ini kilo permintaan yang asal. Kalau pendapatan turun, sebagai contoh, daripada bulan Mac itu hari 2020 kita dapat masalah COVID-19, ekonomi shutdown, kerajaan tutup semua ekonomi, banyak kilang-kilang tertutup, orang tak boleh keluar, tak bekerja. Maka dengan sendirinya kalau apabila orang tidak boleh bekerja, apa yang berlaku? Pendapatan dia turun. Apabila pendapatan turun, bagaimana permintaan dia? Permintaan dia akan bergerak ke kiri. Permintaan dia akan turun. Kalau permintaan pasaran akan bergerak ke kiri, ke D2. Jadi harga akan turun lah. Keseimbangan harga dalam pasaran akan turun. Sebab itu dalam apabila berlakunya PKP, MCO, kita dapati bahawa berlakunya penurunan dalam kuantiti yang diminta dalam pasaran. Tengok tu, daripada Q0 ke Q2. Apa yang berlaku di dalam pasaran? Kita dapati banyak gerai-gerai terpaksa ditutup. Satu disebabkan oleh penutupan ekonomi itu. Tapi selepas itu juga kita dapati bahawa apabila orang pendapatannya sudah turun, maka permintaan kepada barangan tersebut. Kita banyak dapati warung-warung tertutup, restoran-restoran tutup. Ada yang banyak dah tutup kedai lah. Saya tengok di Seremban 2 ni sebagai contoh, banyak gerai-gerai makanan terpaksa ditutup, tak ada operate, ada yang tutup terus pun. Jadi ini berarti penawaran keseimbangan akan turun disebabkan apabila berlaku penurunan pendapatan, maka menyebabkan keseimbangan harga juga akan turun. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah cita rasa. Sama ada kita suka barang itu atau tidak. Cuba kita lihat dalam sekitar kita. Kita dapati, kita ambil contoh yang mudah lah. Dah nampak kereta Myvi tak? Pro 2 Myvi. Ada kan? Sama yang beli kereta itu kan? Kadang ada satu lagi Proton Saga. Dua syarikat ini mungkin menggunakan kereta. Kalau sekiranya apabila Pro 2 mengeluarkan Myvi dengan model yang baru, maka orang melihat bahawa dia cantik. Apabila dia cantik, maka lebih ramai lagi orang yang akan meminta barangan tersebut, kereta tersebut. Dengan sendirinya apa berlaku? Apabila berlaku kenaikan dalam cita rasa, kita dapati bahawa kilo permintaan naik.
Kalau orang tidak suka pada kereta itu, kita dapati kalau permintaannya bergerak ke kiri. Dan ini menyebabkan keseimbangan harga akan berubah. Kalau permintaan naik, kita rasa naik, kita dapati keseimbangan harga akan naik. Kalau cita rasanya turun, permintaan bergerak ke kiri, harga keseimbangan akan turun. Faham tak? Mudah je kan? Itu cita rasa kita. Begitu dengan barang-barang yang lain. Pakai baju, ada fashion yang baru keluar, orang tengok cantik, orang suka barang fashion itu, maka dengan cita rasa barang itu juga akan naik. Maka akan naik lebih banyaklah. Kilang akan mengeluarkan barang tersebut, dan juga menyebabkan keseimbangan keluaran barang itu akan naik dalam pasaran. Ketiga, musim. You perasan tak? Kalau musim hujan, apa barang yang diperlukan dalam musim hujan? Orang suka orang nak berjalan hujan, apa dia buat? Dia cari payung, bukan? Jadi kalau musim hujan, orang memerlukan payung, maka permintaan payung akan naik, bergerak ke kanan. Tapi kalau hari biasa, redup saja, udara redup, tak ada hujan, orang pakai payung nak? Orang tak perlu pakai payung. Mungkin anak dara perlu payung lah, pakai payung, tapi itu jarang-jarang lah. Nak jaga kulit dia jangan sampai hitam kan. Jaga kulit dia jadi cantik dan sebagainya, dia jaga dengan payung tu, dia jaga supaya jangan kena panas. Jadi musim mempengaruhi. Faham tu? Ya, jadi kalau kita lihat itu, tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan, pergerakan permintaan, cita rasa permintaan, musim juga akan mempengaruhi. Okey. Sambil yang keempat. Faktor yang keempat. Jenis barangan. Di sini ada istilah yang agak baru yang saudara mesti faham. Ada barang yang diminta bersama. Jadi dua barang itu adalah jenis barang pengenap. Faham tu? Jenis pengenap. Biasa orang menggunakan contoh ink lah, pen. Pen yang kamu pakai, boleh tak kamu pakai pen tu dengan tidak ada dakwat? Sekarang banyak pen yang dah ready, ya. Kita beli ballpen tu dalam dia ada dakwat. Kalau dulu kita beli pen tu kosong, kena isi, nak tulis, kita kena masukkan dakwat. Ada botol dakwat, kita beli botol dakwat. Itu masa saya sekolah dulu. Itu kita masukkan dakwat dalam tu. Jadi di sini dua barang ini, pen dengan dakwat, adalah dua barang pengenap. Disebut sebagai dua barang pengenap. Dia tidak boleh diminta satu je. Kalau tidak satu je, tidak berfungsi. Jadi kalaulah permintaan pen naik, apa yang berlaku pada permintaan dakwat? Permintaan dakwat akan naik, bergerak ke kanan. Faham tak? Faham tak? Jelas Saya ambil contoh ginilah. Tak tahu di sekolah sekarang dipakai papan hijau tu tidak, ataupun dia semua pakai
whiteboard. Kalau saya sekolah dulu, sekolah saya hanya pakai papan hijau, dia pakai kapur. Jadi kalau nak tulis, kena beli kapur. Jadi kita dapati kalau satu barang itu, dua barang itu adalah barang pengenap, maka kita akan dapati bahawa kenaikan permintaan satu barangan itu akan diikuti oleh kenaikan dalam permintaan dengan bergeraknya kilo permintaan bagi barang yang kedua itu ke kanan. Kalau tidak suka, bergerak ke kiri. Faham tak? Faham? Dan yang ke jenis yang ke jenis barangannya lagi pengganti. Dua barang pengganti. Dua barang pengganti. Apa tu dua barang pengganti? Iaitu kalau permintaan satu barang A itu naik, barang yang kedua itu akan turun lah, pasal orang tak menggunakan barang itu. Jadi saya ambil contoh tadi masa saya sekolah dulu, kat sekolah ada whiteboard. Tak ada papan hijau je, cikgu pakai kapur. Dan sekarang saya rasa di sekolah ada sebahagiannya sekolah dia pakai whiteboard. Pakai whiteboard dia pakai apa? Pakai whiteboard ink. Jadi whiteboard ink ini dengan kapur tadi adalah dua barang pengganti. Mungkin dekat sekolah ada sebahagian dia gunakan sebelah pakai whiteboard, sebelah pakai papan hijau. Pakai papan hijau, jawapan dia pakai kapur. Tapi kalau whiteboard dia pakai whiteboard ink. Tak whiteboard ni dia tulis ni. Ni macam-macam jenis ni. Banyak. Saya gunakan whiteboard. Jadi di sini dua barang itu adalah pengganti. Jadi kalau saya menggunakan whiteboard, gunakan whiteboard ink atau whiteboard pen, maka dengan sendirinya saya akan tinggalkan permintaan kapur. Jadi dari sini kita dapat lihat keadaannya terbalik tadi tahu dengan barang pengenap. Kalau permintaan satu barang pengenap itu pengganti itu naik, maka satu barangan yang berfungsi sama dengan dia akan turun. Faham tak? Faham tak? Ini. Jadi saya rasa 4 jenis ni kalau kamu boleh faham dah cukup cantik lah. Boleh menggerakkan kilo-kilo ini. Faham berapa macam mana kilo-kilo permintaan ini akan bergerak ke kiri ke kanan. Kalau ke kanan penawarannya tetap sama, maka kita dapati keseimbangan harga akan naik. Kalau kilo permintaannya bergerak ke kiri, keseimbangan harga barang tersebut akan turun. Mudah bukan? Mudah, jadi inilah pergerakan kilo-kilo ini, kilo-kilo permintaan ini dalam pasaran akan menyebabkan proses turun naik berlaku dalam tingkat harga di pasaran. Jadi apabila berlakunya kenaikan harga dalam pasaran, kita teringat salah satu daripada faktornya kita lihat bahawa ada tak disebabkan oleh kenaikan dalam permintaan. Mungkin ada. Contoh yang saya telah gunakan
dalam kuliah yang ke-13, masa hari raya. Alih-alih kita dapati hara barangan, terutama ayam lah. Pasal hari raya ni orang semua makan ayam kan. Harga ayam naik. Naik mahal. Harga baju pun naik. Masa naik sekolah, kita nak pergi naik semester baru, kita pergi sekolah, nak pergi sekolah, pakai nak baju tahun baru, pakai baju baru, harga baju naik. Pasal permintaan naik mendadak. Macam musim persekolahan, musim hari raya. Contoh yang mudah, hari raya. Hari raya apabila berlakunya puasa, kalau nak raya, kita berumpu-umpu pergi kedai nak beli baju raya. Dan kebiasaannya baju itu naik harga. Jadi kita boleh gunakan, kalau kita faham ini, kita boleh gunakan sebagai tindakan kita. Kelok-kelok ini boleh kita gunakan sebagai tindakan kita. Jadi apa maksud kita? Untuk mengelakkan kita bahasa membayar lebih, kita nak beli baju raya, kita beli 6 bulan sebelum raya. 6 bulan. Orang tak terfikir lagi nak beli baju raya, kita dah beli. Jadi permintaannya dekat yang asal ni. Maka harga baju itu akan berada masih dekat asal. Di peringkat awal lah, iaitu di kembangan yang asal. Jangan beli masa nak hari raya, orang berumpu-rumpu nak beli baju raya, kita baru nak beli. Harganya akan naik. Faham tu? Jadi kamu faham ekonomi, logiknya kita akan gunakan ini untuk kelakuan kita. Bagaimana kita menghadapi masalah turun naik harga ini. Faham tu? Jelas kan? Begitu juga dengan faktor-faktor cita rasa. Kalau semua orang nak beli Myvi, kita jangan beli Myvi, kita beli kereta yang lain yang sama tarafnya dengan Myvi. Budak-budak naik motosikal pergi sekolah. Sekarang semua budak-budak naik basikal. Dulu masa saya sekolah, saya naik basikal. Saya tengok kawan saya seorang tu, dia naik motosikal, dia bawa motosikal pergi sekolah. Saya tengok, hebatnya orang ini. Anak orang kaya katnya, pergi sekolah naik motosikal. Jadi saya ada cita-cita tak nak beli motosikal? Saya ada cita-cita nak beli. Kalau semua orang cita-cita nak beli motosikal, akhirnya kita pujuk bapa kita untuk beli motosikal. Kita banyak-banyak beli motosikal. Permintaan motosikal akan naik. Pasal semua budak sekolah beli motosikal. Saya pergi ke sekolah Datuk Seri di Batu Pahat, Yomping, Batu Pahat. Saya masuk sekolah tu, dia punya parking lot penuh dengan motosikal. Saya giring kepala. Saya tanya cikgu betul, siapa ni rupanya? Semua budak-budak beli motosikal, doktor. Dia pergi sekolah semua naik motosikal. Sekarang semua orang budak-budak pergi sekolah naik motosikal. Saya dulu naik basikal 8 kilometer, 8 batu, bukan kilometer. 8 batu, batu lebih jauh daripada kilometer. Naik basikal, kayuh basikal. Kadang-kadang hujan. Jadi apabila tengok kawan saya naik motosikal tu, dalam hati ni terasa seronoknya kalau ada motosikal, kan? Jadi dia akan mengaruhi cita rasa kita. Jadi begitulah dengan jenis barangan, ada barang pengenap, ada barang pengganti. Akan mempengaruhi kalau permintaan ini bergerak kiri ke kanan. Faham? Mudah kan? Ya. Kemudian kuliah yang ke-15 nanti saya akan ceritakan apakah yang pengaruhi kalau penawaran ini.
Di sini saya anggap kalau penawaran tidak berubah. Tapi ada tak kemungkinan kalau penawaran dia akan berubah? Bergerak ke kanan ke kiri? Boleh jadi dia bergerak ke kanan ke kiri. Nanti kita bincangkan dalam kuliah yang ke-15. Faham? Faham tak? Okey. Sampai sini saya berhenti. Kita sambung kuliah yang ke-15. Terima kasih.